Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in wa ila hadrati jami'il anbiya wal mursalin alaihim salatu wassalam wa ila hadrati jami'il awliya wa salihin wa jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat wa ila hadrati abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa ashiratina wa muallimina wa man lahum huquq alaina sya'ulillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa surau Asy-Syakirin Taman Bina Jaya, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan guru, para alim ulama tempatan, ustaz-ustaz, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana malam ini kita diizinkan oleh Allah untuk berada di dalam majlis yang paling mulia, iaitu majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah akan bekalkan kita ilmu yang secukupnya sebagai bekalan yang nak kita bawa balik ke kampung kita. Kampung kita bukannya Taman Bina Jaya ni. Kampung kita bukan Malinawa. Kampung saya bukan kampung. Kampung kita ialah di akhirat. Tak lama lagi kita akan kembali ke akhirat. Bila kita kembali di sana besok, bekalan kita mestilah cukup. Kalau tak cukup nanti susahlah kita dalam kehidupan di sana nanti. Kalau tak cukup bekalan. Bekalannya bukannya nasi lemak, bukannya capati, bukannya bihun, bukannya mie. Bekalan yang nak kita bawa balik ialah sifat taqwa. Allah perintahkan kita wa tazawwadu, kata Allah, dan cari oleh kamu akan bekalan. Fa inna khairaz zadi taqwa, maka sebaik-baik bekalan yang nak kamu bawa balik ialah sifat taqwa. Taqwa tu apa tandanya? Buat segala yang disuruh, tinggalkan segala yang dilarang. Segala, ingat perkataan segala tu. Bukan buat yang disuruh, buat juga yang dilarang, bukan. Mayang-mayang juga, nombor ekor ambil juga. Itu mencampur adukkan yang hak dengan yang batil.
Zikir-zikir juga. Dangdut-dangdut juga. Itu mencampur adukkan hak yang batin. Ya. Bukan apa itu. Yang disuruh ada dua. Yang pertama wajib. Yang wajib tu mesti buat. Jangan tinggal. Kerana wajib tu artinya dibuat dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Kedudukannya mesti buat. Yang kedua sunat. Yang sunat adalah banyak orang curi haji bibir. Alah sunat itu wajib. Banyak yang mengabaikan yang sunat. Sedangkan yang sunat-sunat itulah merupakan peluang bagi kita untuk mendapat pangkat di sisi Allah Ta'ala. Yang sunat-sunat adalah Allah bagi kita besok layanan istimewa di akhirat. Bagi mereka-mereka yang suka melakukan yang sunat. Sembahyang ada yang wajib, ada yang sunat. Zikir ada yang wajib, ada yang sunat. Sedekah ada yang wajib, ada yang sunat. Puasa ada yang wajib, ada yang sunat. Yang sunat tu buat banyak-banyak. Kerana sunat tu artinya dibuat dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa, kedudukannya elok buat. Yang sunat tu elok buat, jangan tinggal. Jangan curi haji bibir tu dengar sunat tu. Itu yang disuruh. Yang dilarang ada dua. Yang pertama haram. Haram tu ditinggalkan, mesti ditinggalkan. Kerana haram tu istilahnya apa? Dibuat berdosa, ditinggalkan dapat pahala. Kedudukannya mesti ditinggalkan. Zina haram, main judi haram, minum arak haram dan sebagainya. Yang kedua makruh. Makruh ni pun banyak juga manusia-manusia yang menganggapkan makruh tu macam sunat je. Bila dengar makruh tu alah tak dapat ya. Bukan haram, haram je takut. Kerana makruh tu dia bukan tak belajar, dia tahu. Apa arti makruh tu? Dibuat tidak berdosa, ditinggalkan dapat pahala, kedudukannya elok ditinggalkan. Jadi yang makruh-makruh tu elok ditinggalkan, jangan dibuat. Kerana yang makruh tu mendatangkan kebencian Allah Ta'ala. Allah benci. Bila Allah benci, malaikat pun benci. Bila Allah benci, rasul-rasul pun benci. Bila Allah benci, nabi-nabi pun benci. Bila Allah benci, orang wali-wali Allah pun benci. Semua benci. Cuma tak ada hukum. Cuba bayangkan kalau saya datang ke Taman Bina Jaya ni, semua bencikan saya, macam? Menderita tak? Negur pun tak siap. Senyum pun tak nak. Semua benci. Menderita saya pun balik monyok je balik. Ya, kerana semua orang bencikan saya. Saya cakap siapa tak nak dengar. Begitulah besok kita buat yang makruh-makruh tu. Allah benci. Bila Allah benci, semua sekali akan benci. Jadi jangan curi bibir dengar makruh tu. Tinggalkan. Jangan dibuat. Bila kita tinggalkan dapat pahala. Jadi orang yang meninggalkan makruh tu macam orang yang melakukan yang sunat. Dua-dua dapat pahala. Meninggalkan makruh dapat pahala, buat yang sunat dapat pahala. Alright, untuk petang ni, untuk malam ini kita sambung pembacaan kita. Tajuknya bab yang ketiga. Sudah kita baca separuh daripadanya bulan sudah. Pada menyatakan kelebihan Bismillahirrahmanirrahim. Kelebihan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Artinya dengan nama Allah yang amat pemurah lagi amat mengasihani. Bismillah. Sebut betul. Jangan Bismillah betul. Ini kalau semayang tu, ada orang sebut Bismillahirrahmanirrahim. Tak betul tu. Lam tak ada sabdu. Mesti Bismillah. Mil ya. Dengar lah tu. Jangan Bismillah aja, tak betul. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sabdu pada lam je. Baik. Jadi apa saja yang kebaikan yang kita buat, hendaklah kita memulakan dengan perkataan Bismillahirrahmanirrahim. Dah kita baca separuh daripadanya bulan sudah ya. Apa kata Nabi mula-mulanya? Ma min abdin yaqulu Bismillahirrahmanirrahim illa zaba syaitanu anhu kama yadhubur ridha, kama yadhubur rasasu ala nar. Artinya apa? Tiada daripada seseorang hamba yang berkata Bismillahirrahmanirrahim melainkan hancur syaitan seperti hancurnya timah di atas api. Timah tu berbakar dengan api, cair timah tu. Itulah syaitan tu, cair. Bila kita baca Bismillah, nak makan baca Bismillahirrahmanirrahim.
Nak mengaji baca bismillahirrahmanirrahim. Nak baca kitab baca bismillahirrahmanirrahim. Apa saja yang baik-baik itu semua sebut bismillahirrahmanirrahim. Cuma nak berak jangan sebut bismillahirrahmanirrahim. Ada doa yang lain ya. Alright, ini dah kita baca dulu ni. Untuk malam ni sambung lagi. Dan sabdanya bahawasanya umatku datang mereka itu pada hari kiamat, berkata mereka itu bismillahirrahmanirrahim. Kiamat itu cakap bismillahirrahmanirrahim. Maka berat kebajikan mereka itu. Bila ditimbang berat pahalanya. Siapa tahu nak angkat tangan? Berat pahalanya, sikit dosanya. Pahalanya besar bila sebut bismillah saja. Nak makan sebut bismillahirrahmanirrahim. Nak naik mentoka bismillahirrahmanirrahim. Nak start mentoka bismillah. Berat pahalanya, sikit dosanya. Pahalanya besar bila sebut bismillah saja. Nak makan sebut bismillahirrahmanirrahim. Nak naik mentoka bismillahirrahmanirrahim. Nak start mentoka bismillahirrahmanirrahim. Nak start motor bismillahirrahmanirrahim. Nak kayu usika bismillahirrahmanirrahim. Apa saja. Esok berat mana pahalanya? Kalau berat pahala macam? Tuan-tuan, bila berat pahala macam? Allah redha. Allah janji. Fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Barang siapa berat timbangan kebajikannya, pahalanya banyak, dosanya sikit, dia sentiasa berada dalam keredaan Allah. Tak, tak nak tuan-tuan. Siapa tak nak angkat tangan? Selalulah sebut bismillahirrahmanirrahim ya. Apa saja kita buat yang kebaikan tu, sebut saja selalu bismillahirrahmanirrahim. Allah redha. Bila Allah redha, nak syurga Allah redha. Nak mahligai syurga Allah redha. Nak kenderaan syurga Allah redha. Nak makanan syurga Allah redha. Nak pakaian syurga Allah redha. Lebih-lebih lagi orang lelaki ni besok nak bidadari syurga Allah redha. Siapa tak nak angkat tangan? Jadi banyaklah menyebut dengan kalimah la ilaha illallah. Kalau la ilaha illallah bismillah. La ilaha illallah dah habis. Banyak menyebut kalimah bismillahirrahmanirrahim. Maka berat kebajikan mereka itu pada mizannya. Mizan seperti timbangannya. Esok kita ada mizan tau. Ada timbangan. Ada dacing besar-besaran. Nimbang apa? Nimbang pahala dan dosa. Allah bagi tahu kita dalam surah Al-Qari'ah. Ya, fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Barang siapa berat timbangan kebajikannya, pahalanya banyak, berat, maka dia sentiasa berada dalam keredaan Allah Ta'ala. Wa amma man khaffat mawazinuh, barang siapa ringan timbangan kebajikannya, pahala sikit, no ringan aja. Fa ummuhu hawiyah, maka maknya adalah hawiyah. Dia bermakkan hawiyah. Hawiyah tu apa? Wa ma adraka ma hiya. Tahukah kamu apa yang dikatakan hawiyah? Narun hamiyah. Api neraka yang bersangatan nyalanya. Sama tak? Api neraka yang bersangatan nyala tu jadi maknya. Mak dengan anak apa buat dia mak? Dia tak beranak-beranak ke? Apa buat dia mak pada anaknya? Anaknya kecil tu, anak umur setahun, 2 tahun, tengah merangkak. Apa buat dia mak? Dipeluk-peluknya, ya ke tak? Didukung-dukungnya, dicium-ciumnya, ditopuk-topuknya, ditimang-timangnya, itu mak dengan anak. Ini yang meluknya tu api neraka yang bersangatan nyala ni. Yang cium itu api neraka yang bersangatan nyala ni. Yang mendekap dia tu api neraka yang bersangatan nyala ni. Siapa nak ambil tangan? Itu dah. Jadi kita tak nak itu. Kita nak keredaan Allah Ta'ala. Itu yang kita nak. Kan? Jadi banyaklah sebut bismillahirrahmanirrahim. Itu pada mizan ya. Maka berat kebajikan mereka itu pada mizan. Mizan seperti timbangan. Kati.
Kalau kita dulu panggil kati, sekarang ni panggil apa? Kan dipanggil dacing. Maka berkata segala umat lain daripada Nabi Muhammad, apa yang memberatkan timbangan umat Muhammad? Kerana umat Muhammad selalu diajar oleh Nabi Muhammad suruh sebut bismillah, apa saja buat bismillah ya. Jadi dia selalu sebut perkataan bismillahirrahmanirrahim. Maka berkata segala anbiya bagi mereka itu, nabi-nabi lain daripada Nabi Muhammad, adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Permulaan kalam mereka itu 3 nama. Nama Allah 3 tu. Bismillahirrahmanirrahim. Mana 3 nama? Mula-mula bismillah nama. Apa namanya? Allah. Bagi Ar-Rahman. Nama Allah lagi tu. Lagi satu apa? Ar-Rahim. Jadi 3 nama tu. Bismillahirrahmanirrahim. 3 nama tu. Sebut nama Allah lagi tu. Adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Permulaan kalam mereka itu 3 nama. Daripada segala nama-nama Allah Ta'ala. Nama Allah tu banyak. Dalam Quran pada sebut 99 nama. Ada tak? Dalam Quran ada sebut 99 nama yang dikenali dengan Asmaul Husna. Itu dia. Yang mulia lah tu. Nama Allah yang mulia tu. Jikalau dihantarkan dia di dalam satu daun neraca, timbangan tu, satu daun tu, dia tak pernah tengok neraca ke? Kedai mamak tak pernah tengok? Ada dua daun tu, satu nimbang barang yang timbang tu, lagi satu kilo yang dia punya, sekilo tu. Kalau dia lurus itu maknanya betul lah timbangan ya. Itu namanya neraca ataupun timbangan ataupun dacing. Jadi letak tu daripada daun tu, maka beratlah pahalanya. Bila berat pahala tu, maknanya dia dapat syurga lah tu. Kerana umat Muhammad tu selalu menyebut kalimah bismillahirrahmanirrahim. Jikalau dihantarkan dia ke dalam satu daun neraca, sebab betul-betul jangan sebut neraka pula, daun neraca. Neraca tu timbangan. Dan dihantarkan segala kejahatan makhluk sekaliannya di dalam daun neraca yang satu lagi, nescaya berat kebajikan mereka itu. Dengar lelo. Ini 2 daun. Ini kejahatan. Orang ni mencuri lah, orang ni berzina lah, orang ni menari lah, orang ni minum arak lah, minum main judi lah. Dalam satu daun tu. Sini sebut bismillahirrahmanirrahim. Dia pahala bismillahirrahmanirrahim. Bila ditimbang dua-dua tu, berat lagi pahala bismillahirrahmanirrahim. Ndak ke tak nak tuan-tuan? Jadi banyaklah sebut bismillah. Berat mana pahalanya? Mengatasi dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Bukan suruh buat dosa ni tak. Jadi yang suruh apa? Sebut bismillahirrahmanirrahim. Dosa jangan buatlah. Eloknya jangan ada dosa langsung. Tapi kalau dia ada dosa pun akan akan diatasi oleh kalimah bismillahirrahmanirrahim. Itu galakan bagi kita untuk menyebut bismillahirrahmanirrahim. Jangan bismillah ya. Milah tu nama orang tau. Nyaut milah tu aja. Apa sebut nama ayah kata? Ada orang nama milah? Jamilah, kamilah, hamilah dan sebagainya. Jangan mil ya, mil. Bismillah. Kena sebut betul-betul. Baca Fatihah tu kena sebut betul-betul. Nak sebut bismillahirrahmanirrahim. Jangan bismillah je. Bismillahirrahmanirrahim ya. Baru betul. Alright. Sabda Nabi lagi. Dan menjadi Allah Ta'ala akan ayat ini menyembuh daripada segala penyakit, tiap-tiap penyakit. Bismillah tu boleh menyembuhkan penyakit. Apa saja penyakit sebut bismillahirrahmanirrahim akan sembuh insya-Allah. Dia jadi penyembuh. Jadi ubat. Dan menolong bagi tiap-tiap ubat. Makan ubat pun bacalah bismillah. Saya makan ubat setiap malam. Baca bismillahirrahmanirrahim. Ubat tinggi manis makan, ubat darah tinggi makan, ubat lemah jantung makan. Sebutlah bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan
Nah, ubat itu mujarab. Karena kita sebut bismillah itu berkat. Bila berkat artinya Allah kabulkan apa saja kehendak kita, apa saja keinginan kita. Hendakkan berkat itu ya. Nah, bila berkat Allah kabulkan, Allah akan turunkan rahmat. Hendak kita nak rahmat tuan-tuan dan puan. Buat apa? Rahmat buat apa? Nak melayakkan masuk ke dalam syurga. Karena kita kalau dapat masuk syurga pun hanya dengan rahmat Allah. Bukan dengan pahala ibadah. Bukan dengan pahala semayang ni. Bukan dengan pahala ngaji ni. Bukan pahala saya ngajar ni. Tak layak lagi masuk ke dalam syurga. Tapi kalau Allah bagi rahmat, baru layak. Ya? Itu tindak rahmat tu. Dan menolong bagi tiap-tiap ubat. Dan mengkayakan daripada tiap-tiap yang apa. Dia menjadi kaya. Baca bismillah. Tak kaya tak? Kalau nak kaya, selalu sebut bismillahirrahmanirrahim. Kaya jadi. Erti kaya tu bukan banyak duit. Kaya tu artinya dia tidak banyak keperluan. Itu orang kaya. Dia tak banyak keperluan. Tak ada banyak kehendaknya. Tak ada tak cukup. Tak rasa hendak lagi, hendak itu, hendak ini. Tak ada. Dia rasa Allah bagi dia sifat qana'ah. Tahu apa qana'ah? Rasa cukup dengan apa yang ada, yang dianugerah oleh Allah Ta'ala tu, namanya qana'ah. Itu orang kaya tu. Tak ada nengok orang nak itu, nak itu, nak itu. Itu bukan orang kaya tu. Walaupun dia banyak harta. Tapi kalau masih tak cukup, itu tak ada kaya. Orang miskin tu. Orang kaya ni, dia tidak apa keperluan apa-apa. Sebab yang paling kaya siapa? Tuan-tuan, yang paling kaya siapa? Allah Ta'ala. Allah apa perlunya? Apa keperluan Allah Ta'ala? Tak ada apa. Allah tak perlukan mata untuk melihat. Allah tak perlukan telinga untuk mendengar. Allah tak perlukan lidah untuk bercakap. Allah tak perlukan nyawa untuk hidup. Apa saja Allah tak perlu. Sedangkan kita memerlukan Allah Ta'ala. Apa pun kita tindakan Allah Ta'ala. Sebab Allah tu Maha Kaya. Allahu ghaniyun wa antumul fuqara. Allah itu Maha Kaya dan kamu itu adalah semua fakir-fakir belaka. Ya. Jadi baca bismillahirrahmanirrahim cukup aja, semua cukup. Gaji cukup, makanan cukup, belanja bulanan cukup, pakaian cukup, rezeki cukup. Tapi banyak membaca bismillah. Dan menutupi daripada neraka. Selalu sebut bismillah, akan lepas daripada api neraka. Ya. Yang selalu kita sebut tu waqina azaban nar. Imam selalu sebut ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Ya, lepas jauhilah kami daripada azab api neraka. Itu selalu sebut perkataan bismillah ya. Dan menutup daripada neraka dan aman daripada ditelan bumi. Tak ada kena telan bumi. Ada dah manusia ditelan bumi? Siapa? Kuis perdana malam ni. Siapa manusia yang ditelan bumi? Orang yang kaya-kaya. Siapa? Qarun namanya. Qarun siapa? Qarun tu siapa? Menteri Keuangan Firaun. Kaya-kaya ya. Qarun tu kunci peti besinya je, kuncinya je 500 buah kuncinya. Punya banyak. Itu kunci aja bukan peti besinya. Bukan katanya. Ya, kunci yang menyimpan harta itu 500 buah kunci dia. Tahu? Itu Qarun. Akhirnya ditelan bumi. Dengan dia sekali dengan kata-kata semua itu yang sekarang ni heboh orang mencari harta Qarun. Ada tak? Ada pertandingan mencari harta Qarun. Penting lah ya. Apa mencari kata orang yang derhaka kepada Allah Ta'ala? Itu Qarun ya. Jadi dia lepas daripada ditelan bumi. Dan daripada diubahkan kepada rupa binatang. Di akhirat besok tuan-tuan dan saudara sekalian, Allah akan bagi kita badan baru, body baru. Yang ini ada ini semua hancur belakang ni. Mata hancur, telinga hancur, korak hancur, badan hancur, kaki hancur, tangan hancur. Ada satu yang tak hancur-hancur dalam badan kita ni. Namanya ajbuz zambi. Sebut ajbuz zambi. Sekali lagi, ajbuz zambi.
Ain jin ba alif lam zal nun ba. Ajbuz zambi. Satu benda yang kecil, sebesar biji sawi. Dia ada di tulang tongkin kita ni, di ujung punggung kita ni tau. Itu benda itu tak ada hancur. Esok bila kita dibangkitkan Allah dari kubur esok, daripada situ lah Allah jadikan body baru. Ya, body kita body baru daripada Ajbuz zambi tadi. Kalau ahli syurga, dia akan jadi dapat cantik secantik Nabi Yusuf kalau menjadi ahli syurga. Bukan rupa Nabi Yusuf, secantik Nabi Yusuf. Rupa apa dia lah, murad apa murad lah, jalur apa jalur lah, leman apa leman lah, Ibrahim apa Ibrahim lah, tapi secantik Nabi Yusuf. Nak kata nak? Itu dia ya. Tapi kalau dia ahli neraka, Allah akan jadikan dia seperti apa? Seperti binatang yang perangainya diamalkan dalam dunia ni. Ada orang bangkit seperti serigala, siapa nak? Ada orang bangkit seperti harimau, siapa nak? Ada orang bangkit seperti anjing, ada orang bangkit seperti ular, ada orang bangkit seperti semut, ada orang bangkit seperti kaldai, ada orang bangkit seperti singa dan sebagainya. Ikut perangai binatang-binatang yang diambil dalam dunia ni. Kalau dalam dunia ni nak nokam orang aja, esok dia nak nokam orang aja, esok dibangkitkan seperti serigala. Siapa nak? Ada yang bangkit sebagai macam kaldai, macam khimar, iaitu mereka yang sembahyang bila berjemaah mendahului imam. Imam belum sampai, dia dah sampai. Esok akan dibangkitkan seperti kaldai. Itu dia. Jadi ini esok. Jadi orang yang selalu sebut bismillah tu cantik keadaannya. Diubah, ini kalau tak sebut bismillah nanti diubah daripada rupa binatang. Dan daripada dituduh orang selama berkekalan mereka itu membacakan dia. Apa dia bacanya? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi dijamin Allah Ta'ala tu. Nabi ni menjaminnya. Lagi apa kata Nabi? Ma min abdin yaqulu Bismillahirrahmanirrahim illa amara Allah Ta'ala al-karam illa amara Allah Ta'ala al-kirama al-katibin an yaktubu fi diwanihi arba'ami'ati hasanah. Artinya dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada daripada hamba, artinya semua selain berhamba yang menyebut bismillah itu dapat fazilat ni. Tak sebut tak dapatlah. Tiada daripada hamba yang berkata, apa kata dia? Bismillahirrahmanirrahim, ya, melainkan menyuruh Allah Ta'ala akan malaikat. Malaikat apa? Kiraman katibin. Dua orang malaikat. Seorang namanya kiraman, seorang lagi namanya katibin. Ada tak ayat Quran menyebut kiraman katibin ni? Ada. Wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun, kata Allah ya. Surah Al-Insyiqaq. Sentiasa ada di sisi kamu dua orang malaikat. Seorang namanya kiraman itu yang maha mulia. Lagi seorang tu namanya katibin, yang sentiasa mencatat. Sekalian ni ada tak? Ada. Sekalian ni ada tak? Ada. Dia nengok aja apa yang tuan-tuan. Dia nengok aja apa yang tuan-tuan buat ni. Yang nengok betul-betul. Buat ni. Yang nengok betul-betul, nengok ya. Yang sembang ada, tengok ya. Yang sembang ada, dia akan catat esok di akhirat. Dia akan catat esok di akhirat. Majlis ilmu jangan sembang. Dengar betul-betul. Yang terbaiknya berada dalam dewan ni betul-betul. Jangan luar-luar tepi-tepi tiang tu. Dalam majlis ilmu hendaklah dia berhadapan dengan Tok Guru. Lagi dekat lagi baik, lagi dekat lagi bagus dengan Tok Guru ya. Jangan mata luar tu tepi-tepi siang tu, tepi-tepi dinding tu. Sembang lah tu. Jangan.
Kerana ada aje kiraman katibin tu ada situ tahu. Dia nengok apa buatnya. Orang ni sembang, orang ni ngantuk, orang ni tidur. Esok di kampung ni. Esok nampak semua Dia akan esok ditunjuk balik. Tak nak kau kayak ni. Faman ya'mal misqala zarratin khairan yarah lagi. Wa man ya'mal misqala zarratin syarran yarah. Tahu tak? Barang siapa melakukan kebaikan walaupun sebesar zarah, dia akan dapat memperlihatkannya, diperlihatkan. Dan barang siapa melakukan kejahatan walaupun sebesar zarah, dia akan juga dapat memperlihatkan dan dibalas setimpal, standar, sebanding dengan apa yang dilakukannya. Itu namanya kiraman katibin. Sebab itu tuan-tuan, kalau nak mengaji, ada adab-adab mengaji. Bukan asal datang je dapat pahala, tak ada. Ada adab-adabnya. Mesti apa? Berhadapan dengan tok guru. Kan dengan tok guru tu jangan mengganggu, jangan sembang. Dalam majlis ilmu jangan sembang. Lagi jangan apa? Jangan tidur. Lagi apa? Kerana dalam majlis ilmu ni syaitan benci. Dia bawa tiga senjata. Mula-mula dia bawanya celak buruh tang mana tuan-tuan? Tang mata. Bila kena celak syaitan macam. Mula ngangguk je. Itu dah kena celak syaitan. Tak berjaya tu dia bawanya gincu. Gincu buruh tang mana? Tuan-tuan, gincu bubuh tang mana? Bibio. Bila kena gincu setan, ustaz ngajar depan, dia ngajar belakang. Anu. Oh, nak dam cari beras teruk ni. Boleh mahal menoganya. Yang cerita pasal tu ya. Sebab itu siapa suka bersembang-sembang ketika tuan guru tengah ngajar, bukan tuan guru ini aja, mana-mana tuan guru lah. Saja bersembang dalam majlis ilmu, nanti Allah akan bangkitkan dia seperti babi hitam. Sebenar? 5 tempat Allah akan bangkitkan dia seperti babi hitam. Yang pertama dalam masjid sana tu. Jangan cerita hai dunia. Yang kedua apabila Al-Quran sedang dibaca, orang tengah baca Quran, dengar kan. Jangan sembang, jangan cerita dunia. Yang ketiga, ketika dalam majlis ilmu dan dalam pengajian macam ini, dengarkan. Kalau boleh dicatat, kalau boleh direkod, kalau ada handphone, rekod, bawa balik, dengar lalu. Kalau tape recorder di tape, tak kira siapa mengajar, Ustaz Hafiz ke, Ustaz Hafiz Sa'ad ke, Ustaz Faiz ke. Itu adab antara murid dan guru. Jangan sembang. Yang ketiga, yang keempat di majlis kematian. Kalau ada orang mati, jangan bersembang-sembang hak dunia. Yang kelima, di tanah perkuburan. Kalau siapa bercerita hak dunia daripada 5 tempat tadi, dia akan dibangkitkan Allah seperti babi hitam. Sebenar? Udahlah babi, hitam lah tu. Babi tu lah buruk, mengepang hidung ni. Hitam lah tu. Jadi sebab tu dia ada adab tau. Murid ada adab dengan tok guru. Baca kitab namanya Hidayatul Salikin. Itu ada adab antara murid dan guru. Sini pun ada dalam kitab ni, tapi lama lagi lah cerita ni. Di antaranya apa? Di antara adab antara murid dan guru tu apa? Jangan panggil guru tu dengan nama dia. Yang boleh benar, Ibrahim, jangan. Ibrahim, apa? Jangan. Kena panggil dia dengan perkataan yang memuliakan dia. Wahai ustaz, tak apa itu ya. Wahai tok guru, tak apa. Kemudian tengok keadaan tok guru tu. Jangan bertanya ketika tok guru tu dalam keadaan kesusahan. Kalau dia tengah monyok aja betul, jangan ganggu dia. Jangan tanya dia. Itu di antara adab antara murid dan guru. Kemudian jangan sembang ketika tok guru tu cakap. Nak cakap dengan tok guru tak apa. Kalau ada soalan, boleh soalan, tanya, tak apa salah. Tambah kalau saya ngajar ni tuan-tuan, kalau ada soalan, saya tengah ngajar tu, angkat tangan. Saya akan berhenti ngajar dan saya akan layan kehendak tuan-tuan tu. Kalau saya ngajar lah.
Boleh ganggu tak apa. Tapi bercakap dengan saya. Jangan sembang antara sama-sama. Berbisik pun tak boleh. Itu adab antara murid dan guru. Macam itulah ya. Jadi sebut bismillah tadi. Okey apa? Tiada daripada hamba yang berkata bismillahirrahmanirrahim melainkan menyuruh Allah Ta'ala akan malaikat kiraman katibin bahawa menyuruh mereka itu di dalam suratan. Mereka itu akan tulis keputusannya. Suratan itu akan dibaca besok di akhirat. Suratan amalnya 400 kebajikan. 400 pahalanya sikit ke banyak? 400 kebajikan. Satu pun tak tinggal banyaknya, ni 400 lagi banyak ya. Sekali sebut itu, bukan banyak sebutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dapat 400 pada pahala. Nak ke tak nak? Atas? Banyaklah sebut bismillahirrahmanirrahim ya. Nak naik bisikal kan? Naik atas bisikal tu. Nak naik tu baca bismillahirrahmanirrahim. Nak kayuh bismillahirrahmanirrahim. Nak naik motor tu, nak melangkah aja sebut bismillahirrahmanirrahim. Tekan aja switch tu. Yang pakai tekan lah. Kalau yang pakai anchor tu, nyetak tu kan. Sebut je bismillahirrahmanirrahim. Yang pakai tekan tu, tekan bismillahirrahmanirrahim. Saya pun begitu juga. Sebut bismillahirrahmanirrahim. Nanti dapat sekali sebut 400 pahala. Siapa tak nak? Lagi apa kata Nabi? Man qala bismillahirrahmanirrahim maratan. Sekali je sebut. Lam yabqa min dhunubihi zarrah. Sekali sebut je ya. Man qala, siapa berkata bismillahirrahmanirrahim maratan. Sekali sebut. Lam yabqa min dhunubihi zarrah. Artinya barang siapa, sabda Nabi SAW, barang siapa berkata bismillahirrahmanirrahim sekali je, maka tiada tinggal daripada dosanya kadar semut yang kecil. Dosa tak ada tinggal dalam badan dia. Dosa semut pun tak tinggal. Artinya habis dosa itu terhapus ya. Sekadar semut yang kecil. Lagi apa? Man kataba bismillahirrahmanirrahim fajaudatan. Fajaudatu ta'ziman lillahi ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Artinya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa menyurat, tulis dalam kotak tu bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa menyurat bismillahirrahmanirrahim, maka mengelok ia, tulisan tu elok-elok lah, khatnya cantik umpamanya, dia pandai nulis, dia tulisan cantik. Mengelok ia akan suratannya kerana membesarkan. Mengelok tu bukan nak moga-moga, bukan nak tunjuk-tunjuk, kerana nak membesarkan perkataan bismillahirrahmanirrahim tu. Kerana membesarkan bagi nama Allah Ta'ala, nescaya diampunkan baginya barang yang terdahulu dan dosa-dosanya dan barang yang terkemudian. Dosa-dosa dulu habis diampun, dan pada dosa-dosa lepas itu diampun oleh Allah Ta'ala. Maknanya dosa sampai dia mati, dosa itu akan diampun. Sampai tak nak? Itu dia. Itu fadilat menyebut perkataan atau menulis. Menulis bismillahirrahmanirrahim ya. Yang dulu dan kemudian akan diampun. Ambil satu lagi insyaAllah sebelum saya berhenti. Idza kataba ahadukum bismillahirrahmanirrahim falyamdudir rahman. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila menulis salah seorang daripada kamu akan bismillahirrahmanirrahim, maka hendaklah memanjangkan akan kalimah. Ar-Rahim itu panjang. Kerana Ar-Rahim yang penting ni pun ya. Ar-Rahim, yakni segala hurufnya. Ra tu panjang, Qim tu ha tu elok buat eloknya. Segala hurufnya serta mengelokkan dia. Kerana Ar-Rahim tu tanda. Ar-Rahman tu tak juga. Ar-Rahman ni di dunia. Tanda kemurahan Allah tu Ar-Rahman di dunia ni. Allah bagi apa? Semua dapat.
Orang kafir dapat, orang beriman dapat, orang taat dapat, orang neraka dapat. Udara, siapa tak dapat? Dalam dunia ni. Siapa tak dapat udara? Angkat tangan. Cahaya, siapa tak dapat? Semua dapat. Makanan, siapa tak dapat? Minuman, siapa tak dapat? Itu rahman Allah. Tapi Ar-Rahim di mana? Khusus di akhirat. Syurga untuk siapa? Untuk orang yang beriman saja. Khusus untuk orang beriman dan beramal soleh. Itu dapat syurga. Itu Ar-Rahim. Yang mana kita nak? Ar-Rahman ke Ar-Rahim? Tuan-tuan, nak yang mana? Ar-Rahman ke Ar-Rahim? Dua-dua lah. Tapi yang paling apa? Yang paling apa berkesan? Ar-Rahman ke Ar-Rahim? Ar-Rahim lah. Kita nak Ar-Rahim Allah tu. Layak masuk dalam syurga. Dalam syurga tu nikmatnya yang amat dasar, yang amat apa? Yang amat hebat. Allah sediakan nikmat di syurga tu 99%. Yang Ar-Rahman ni 1% saja. Dalam dunia saja. Udara Allah bagi percuma, cahaya Allah bagi percuma, telinga Allah bagi percuma, mata Allah bagi percuma. Itu Ar-Rahman. Tapi Ar-Rahim di syurga besok 99%. Tak kita nak? Kalau tak, banyaklah menyebut kalimah Ar-Rahmanir Rahim. Kemudian akan kita baca hadis yang panjang ini. Inna Allah subhanahu wa ta'ala. Itu panjang hadis itu. Akan datang kita baca. Untuk malam ni cukup sekadar itu. Alright. Sebelum saya berhenti, ada siapa-siapa nak bangkang? Tak ada nak bangkang. Setuju belakanglah? Alhamdulillah.